Dalam segmen Pala Bola Misteri pada kali ini, kita nak tengok 5 penyesalan terbesar dalam dunia bola sepak. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video kali ini, kita nak cerita tentang 5 penyesalan sebagai seorang pemain ataupun manager dalam kerjaya bola sepak mereka. Dan sebenarnya banyak lagi tau penyesalan yang ada. Sebab biasalah kan manusia ni penuh dengan penyesalan. Tapi kali ini aku nak senaraikan 5 penyesalan yang aku rasa besar juga yang bagi impak dalam kerjaya bola sepak mereka ataupun kerjaya manager mereka. Kita masuk nombor 5 dulu. Nombor 5 adalah Gianluigi Buffon. Gigi Buffon kita boleh kata one of the best goalkeeper yang pernah ada dalam sejarah bola sepak tau. Tapi sayang, dia ni tak pernah menang UCL. Beberapa kali dia masuk final UCL bersama dengan pasukan Juventus. Tapi ada sekali selepas dia tinggalkan pasukan Juventus, dia join dengan pasukan Paris Saint-Germain. Waktu tu walaupun dia tak cakap, tapi kita dapat nampak lah tujuan dia dengan nasib Al-Khelaifi sama, iaitu nak menang UCL. Waktu tu pasukan PSG bukan pasukan calang-calang, walaupun mereka ni dikenali sebagai pasukan duit minyak. Tapi tentu pasukan PSG ada play prime macam Kylian Mbappe, ada play prime macam Neymar, ada Di Maria. So waktu tu pasukan Paris Saint-Germain memang solid, dan tambah pula Buffon ada dekat goalkeeper. So season Buffon pergi ke pasukan PSG, memang waktu tu pasukan PSG menjadi antara pasukan kandidat untuk juara UCL. Tapi sayang dalam round 16 mereka kalah dengan pasukan Manchester United. Bayanglah mereka ni jadi kandidat dalam kali kalah dengan MU je. Tak malu ke kalah dengan MU? So waktu tu sebenarnya waktu first leg pasukan Paris Saint-Germain dah menang selesa tak dekat Old Trafford, dia menang 2-0. Tapi dekat Paris, pasukan Manchester United berjaya buat satu comeback yang aku boleh kata diingati sampai ke hari ni lah. Sebab waktu tu pasukan Manchester United memang cook pasukan PSG. Dalam game tu lah, pasukan Manchester United bermain tanpa beberapa play star tau. Waktu tu sekali dekat Paris, pasukan PSG mereka ni rasa lagi confident untuk menang. Sebab waktu tu pasukan Manchester United tak main tanpa dua tonggak mereka, iaitu Anthony Martial dan juga Paul Pogba. Tapi secara tiba-tiba dalam game tu, pasukan Manchester United berjaya menang 3-1 dalam game tu. Lagi teruk lagi, salah satu gol pasukan Manchester United adalah disebabkan kesilapan Gigi Buffon sendiri. Yang mana tentu shooting daripada Marcus Rashford, Buffon tak dapat tangkap, tertampan keluar, Lukaku rampas, lepas tu skor. So Buffon pun mengakui yang benda tu antara penyesalan terbesar dalam kerjaya dia, sebab mereka hampir lepas untuk ke quarter final, tapi mereka kalah juga dengan pasukan Manchester United. Dah lah dia buat mistake Lukaku skor kan, lepas tu bolos pula penalti last minute daripada Marcus Rashford. Game tu aku boleh kata game memang medihkan lah untuk fan-fan pasukan PSG. Selain game mereka kena comeback dengan Barca 6-1, tapi itu lagi pedih lah. Kita masuk nombor 4 pula. Nombor 4 adalah penyesalan Mario Balotelli. Dia mengatakan yang dia ni sepatutnya tak tinggalkan pasukan Manchester City. Macam kita tahu lah, dulu-dulu lah kalau kita balik ke 11 terlepas ataupun 12 terlepas, Mario Balotelli adalah antara future talent yang sangat exciting disebabkan bakat yang dia ada. Walaupun attitude dia ni kita boleh kata tak bagus sangat, tapi bakat dia tu sangat-sangat bagus. Daripada perform dekat pasukan Inter Milan dan main dekat pasukan Manchester City. Tapi Balotelli dia bagi tahu lah, dia kata penyesalan terbesar dalam kerjaya dia adalah dia tinggalkan pasukan Manchester City untuk main dekat pasukan AC Milan. Sebab dekat pasukan Manchester City dia ada satu masalah, iaitu dia tak dapat main dekat posisi asal dia, iaitu striker tengah. Kalau dapat main pun mungkin akan dapat main dekat wing, sebab dekat striker tengah dah ada Sergio Aguero. Dan Balotelli pun pilihlah untuk berpindah ke pasukan AC Milan untuk dapatkan game time. Dekat AC Milan memang dia dapat game time, memang jadi core player untuk pasukan AC Milan. Tapi sayang lah, selepas dia perform satu season dengan pasukan AC Milan, lepas tu kerjaya dia merudum. Pindah pergi Liverpool pun tak jadi apa, pindah pergi tim-tim lain pun tak jadi apa juga. Sebenarnya sebelum dia pindah daripada pasukan Manchester City ke pasukan Milan tu, ejen dia sendiri iaitu Mino Raiola yang dah pun meninggal dunia, Balotelli bagi tahu Mino Raiola ni betul-betul halang Balotelli ni daripada pindah daripada pasukan MC. Tapi Balotelli dia nak game time juga, dia nak pindah, lalu kali Mino Raiola terpaksa ikut dan jadilah apa yang dia tak mau jadi, iaitu kerjaya dia merudum. Balotelli bagi tahu lagi tahu, dia kata kalau dia stay dekat MC, dengan peningkatan MC waktu tu, dia rasa mungkin dia boleh jadi star bersama dengan pasukan MC ataupun boleh jadi legend dengan pasukan MC. Dan dia rasa kalau dia disiplin dekat pasukan Manchester City, mungkin dia boleh menang satu Ballon d'Or. Dia bilang masih memang kalau ni Arsenal pun boleh menang Liga. Tapi itulah dia kalau je lah. Sebab aku rasa kalau dia stay dekat pasukan MC, lagi-lagi time pack Guardiola main, aku rasa dia ni takkan ada calah untuk masuk dalam tim dengan attitude dia lagi. Kau apa rasa macam mana? Kita masuk nombor 3 pula, iaitu kisah
pasukan Manchester City lagi, iaitu kali ni Micah Richards dia telah tolak tawaran daripada pasukan Manchester City. Kalau hangpa nak tahu, Micah Richards sialan ni dah bersara pun daripada bola sepak. Dia ni dulu dekat pasukan MC adalah antara future talent tau. Dan kalau hangpa nak tahu, dia ni adalah youngest debutant untuk pasukan England tau. Sejak Bobby Moore pada tahun 1963. Dia buat debut waktu bersama dengan England waktu tu baru 18 tahun. Dan kalau hang tengok cara dia main dengan pasukan MC dulu, memang dia ni boleh kata antara the best fullback juga. Tapi dia ni ada satu masalah tadi dekat MC dulu yang aku ingat adalah masalah defensif dia. Defensif dia agak teruk sikit walaupun attacking dia bagus. So itulah sebabnya dia ni selalu kalah bersaing dengan Pablo Zabaleta. Sebab Zabaleta ni lagi komplit lah walaupun attacking Michael Richards lagi bagus daripada dia. Tapi ya, waktu kontrak Michael Richards nak habis dah, pasukan Manchester City offer dia, tak silap aku dia waktu tu dia kata usia dia 26 tahun kot. Tak silap aku waktu tu Michael Richards muda lagi kot, dalam 20 lebih lah time tu. Dia kata pasukan Manchester City offer 5 tahun setengah kontrak dengan gaji 100,000 pound seminggu. Dan tentu hantar dia kata apa? Dia kata dia tak mau kontrak tu. Dia mendedahkan benda ni waktu tu dalam satu podcast dengan Gary Lineker dan juga Alan Shearer. Dia beritahu salah satu sebab dia tolak kontrak pasukan Manchester City tu adalah disebabkan dia ni nak dapat game time. Ialah sebab waktu tu dia memang kalah bersaing dengan Pablo Zabaleta. Dan lain kali dia pilih untuk berpindah ke pasukan Aston Villa, dan sejak itulah kira dia mengalami penurunan mendadak daripada future talent kepada wasted talent tu. Dan waktu tu dalam podcast tu Gary Lineker tanya dekat dia kan, dia menyesal ke tak? Lepas tu dia beritahu lah kalau dia tak menyesal, tak ada lah dia nak kerja dekat semua broadcaster. Maksudnya dia menyesal lah dengan keputusan dia. 100,000 seminggu mat. Lupa nak abang, sebelum dia berpindah ke pasukan Aston Villa, waktu tu dia loan dulu dekat pasukan Fiorentina. So agak sayang jugalah dia tolak tawaran tu. Tapi tak apa, kita masuk nombor 2. Ni penyesalan seorang manager. Nombor 2 adalah penyesalan Sir Alex Ferguson. Tapi aku rasa penyesalan ni tak bagi import besar sangat pun. Benda ni berlaku waktu UCL final pada tahun 2008. Waktu tu pasukan Manchester United lawan dengan pasukan Chelsea. Kalau apa nak tahu dulu, untuk satu pasukan dalam final UCL, sebuah pasukan tu kan main 11 orang. Lepas tu ada bench kan. Seorang coach tu just boleh isi 6 orang pemain je dalam bench pasukan. Dan kalau hampa nak tahu, role tu lah ni dah diubah dah kepada 11 orang dekat bench. Tapi dulu memang 6 orang je, so akan memenangkan setiap coach setiap kali dekat final. Sebab Sir Alex Ferguson pun bagi tahu dekat final semua pemain deserve untuk main. Tapi tentu Sir Alex Ferguson mendedahkan salah satu penyesalan dia adalah dia ni tak letak Pak Jisoo dalam bench waktu lawan dengan pasukan Chelsea. Walaupun pasukan Manchester United tetap menang dengan pasukan Chelsea dengan penonton sepakan penalti, tapi Sir Alex Ferguson bagi tahu kalau Pak Jisoo ada dekat bench dan dia masuk dalam game, mungkin pasukan Manchester United tak payah tunggu sampai extra time. Tapi tak apalah, nasib menang juga kan. Dalam game ni pun kita boleh buat satu penyesalan, iaitu John Terry yang penalti dia slip tu. Nombor 1 adalah Arsene Wenger. Arsene Wenger macam kita tahu, kita dah baca banyak dah kisah-kisah dia ni terlepas play-play bintang. Dia terlepas play macam Messi, Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo dan banyak lagi. Kalau kita tolak ke zaman moden sikit, Arsene Wenger bagi tahu dia ni pernah terlepas untuk sign N'Golo Kante sebelum Kante ni berpindah ke pasukan Chelsea. Tapi Arsene Wenger dah mendedahkan yang dia bagi tahu pemain yang paling dia menyesal dilepaskan dalam kerjaya dia sebagai seorang pengurus bola sepak adalah Ashley Cole ke pasukan Chelsea. Sebab kita tahu Ashley Cole adalah antara the best left back yang pernah ada dalam sejarah England. So bila Arsenal lepaskan dekat pasukan Chelsea time tu, dan bila Arsene Wenger tengok kejayaan yang Ashley Cole dapat pula dekat pasukan Chelsea, so Arsene Wenger mengakui yang dia menyesal dengan keputusan untuk melepaskan Ashley Cole. Tapi tentu kalau anda tengok senario perpindahan dia ke pasukan Chelsea, bukan salah Arsenal lah lepaskan dia. Sebab Ashley Cole memang nak pindah ke Chelsea pun, sampai dia ni kena denda dulu. Ada satu lagi bonus, iaitu penyesalan Jurgen Klopp tak dapatkan Son Heung-min. Apa nak tahu tak, satu hari Klopp pernah nak try dapatkan Son Heung-min tau. Tapi ni bukan kisah dia dekat Liverpool, tapi kisah dia dekat pasukan Dortmund. Macam kita tahu kan, Jurgen Klopp ni dia telah membina nama-nama besar dalam bola sepak. Tak kira lah dia jadi pengurus dekat Dortmund ke dekat Liverpool ke. Macam dekat Dortmund, dia dah polish play macam Mario Götze, Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang, Marco Reus. Dekat Liverpool, berlambak play Liverpool yang daripada biasa-biasa jadi superstar disebabkan Klopp lah yang polish depa. Tapi dekat pasukan Dortmund, waktu tu Son Heung-min masih lagi main dekat pasukan Hamburg tau. Cerita ni waktu tahun 2013 dulu. Klopp bagi tahu yang dia ni betul-betul tertarik dengan bakat Son Heung-min tau dekat pasukan Hamburg. Dan tentu dia cuba dapatkan Son untuk ke pasukan Dortmund, tapi sayang Son Heung-min tolak tawaran untuk ke pasukan Dortmund. Dia pilih untuk berpindah ke pasukan Bayer Leverkusen, dan 2 tahun kemudian lepas tu
dia berpindah ke pasukan Spurs pula. Dan aku rasa kemungkinan contohlah kalau Son berpindah ke pasukan Dortmund ikut Klopp, tak mustahil dekat pasukan Liverpool pun Son akan ikut Klopp juga. Sebab Klopp pun bagi tahu Son Heung-min adalah tipikal pemain yang betul-betul Klopp idamkan. Dia lebih kurang macam versi Luis Diaz tapi boleh skor banyak gol. Macam tu lah. So itulah antara penyesalan dalam bola sepak. Tapi bagi aku penyesalan ni just cerita je lah. Kita jangan duk menyesal dalam kehidupan. Sebab benda dah jadi, kita enjoy je lah. Kita layan je lah kan. So itulah video kali ni. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.